Datuk Seri Panglima Irwan Muhammad Noor, Pengarah Eksekutif Warisan Naning Resources, untuk menyampaikan kata-kata laluan. Silakan. Silakan. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para hadirin yang berbahagia, Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan serta tuan-tuan juga puan-puan sekalian. Kerana dapat meluangkan masa bagi menghadiri majlis pra-pelancaran pada hari ini, terutama juga tetamu terhormat kita, iaitu yang dihormati Datuk Seri Abdul Malik bin Adam, iaitu Seterusuli Kebawah Kaus, Yang Amat Mulia Orang Kaya Seri Raja Merah Datuk Undang Naning ke-19 yang hadir pada hari ini bagi mewakili Istana Nan Panjang wilayah Undang Naning. Juga kepada Yang Mulia Datuk Seri Panglima Puah Chun Lee, iaitu Pengarah Urusan Warisan Naning Resources, kerana dapat hadir bersama-sama meluangkan masa di dalam majlis pra-pelancaran kita dan tidak Datuk Dosen. Dan juga tidak ketinggalan yang dihormati Datuk Laksmana Abdul Halim Tuah bin Rahmat, yang juga selaku Presiden Majlis Datuk-Datuk Wilayah Naning, kerana sudi hadir meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Tidak lupa juga kepada individu yang sentiasa menyokong kuat di belakang Warisan Naning Resources. Di atas segala usaha dan perancangan yang kami lakukan, beliau adalah yang berbahagia Datuk Kit Naden, iaitu pengasas radio internet komersial yang dikenali sebagai E-Star.fm, yang telah secara resmi dilancarkan baru-baru ini dan juga di mana menjadi sebahagian sponsor utama dalam menjayakan majlis pra-pelancaran teater Datuk Dosen pada hari ini. Datuk Kit Naden, bagi pihak Warisan Naning Resources, junjungan ribuan terima kasih saya ucapkan. Dan hari ini kita ada juga artis otai tanah air kita, itu apa itu? Dari kumpulan Blues Gang turut hadir bersama menyokong pra-pelancaran ini. Oleh itu terima kasih kerana dapat turut hadir bagi memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Sekali lagi, saya selaku Pengarah Eksekutif Warisan Naning Resources ingin merakamkan setinggi-tinggi junjungan jutaan terima kasih di atas kehadiran pada hari ini hadirin sekalian di majlis ringkas pra-pelancaran teater monodrama Legenda Datuk Syed ini. Warisan Naning Resources adalah merupakan sebuah perangkat yang ditubuhkan khas bagi menggerakkan aktiviti-aktiviti sehat, juga membina pengetahuan, khususnya perkara yang berkaitan apakah itu wilayah Undang Naning, apakah adat istiadat wilayah Undang Naning, dan siapakah pemerintah kepada pengamal adat atau lebih dikenali rakyat di bawah pemerintahan undang wilayah. Ia juga tidak bertujuan menyentuh atau mana-mana badan yang berkenaan atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan kehadiran negeri yang ada sekarang. Warisan Naning Resources ini tercipta bagi menjadi nadi dan penggerak utama buat pendukung-pendukung yang sedar akan kepupusan tamadun warisan Kerajaan Melayu Terawal ini, yang ditelan arus pembangunan yang kian pesat dan sosial masa kini. Ia juga membantu mengisi dan merancang sesuatu yang boleh memasyurkan kembali kewujudan dan kesahihan atau kebenaran terhadap semua pihak yang selama ini mungkin kurang mengenal atau was-was akan kewujudan institusi kedaulatan wilayah Undang Naning pada masa itu. Maka dengan itu tercetuslah sebuah idea yang untuk mementaskan sebuah karya teater sebagai platform pertama untuk memperkenalkan sejarah juga seorang pahlawan ulung tanah Melayu dan wilayah Naning di antara tahun 1801 hingga 1849, yang akan dipentaskan pada bulan Mei 2014, di mana saudara Raja Aziz kita menjadi pengarah utama dalam pementasan teater ini. Di sini ingin saya menceritakan sedikit sejarah pahlawan Melayu terulung ini, di mana baginda adalah seorang raja pemerintah juga sekaligus seorang ketua berjuang bagi hak
orang-orang Melayu juga rakyatnya dari ditindas oleh penjajah seperti Portugis, Belanda, Inggris ketika di zaman penjajah sebelum kemerdekaan. Beliau digelar ketika itu Duli Yang Maha Mulia Sultan Sri Maharaja Diraja Datuk Abdul Said bin Datuk Omar Ibni Sultan Abdul Jalil Muhalil Shah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mana sejarah tidak pernah menyatakan secara umum ini adalah gelaran darjat kemuliaan tertinggi yang digunakan oleh pemerintah atau Raja Wilayah Naning yang pertama hingga ke-9, atau kini lebih dikenali sebagai Kebawah Kaus Yang Maha Mulia Orang Kaisri Raja Merah Datuk Abdul Said bin Datuk Omar Undang Naning ke-19, iaitu atau Datuk Dul Said, nama ringkas yang dan panggilan yang telah diberi oleh penjajah kita dan nama yang dinyatakan dalam buku sejarah kita. Bagi saya, terlampau ramai masyarakat masa kini, terutama bagi golongan anak-anak muda yang mungkin hanya pernah mendengar tentang Naning tapi tidak tahu di mana dan apakah ia, dan lebih menjadikan ramai yang tidak pernah tahu akan kewujudan sebuah empayar yang begitu gah suatu ketika dahulu, dan sebuah empayar Melayu yang paling digeruni oleh penjajah ketika itu. Apa yang menarik sekali, peperangan di antara penjajah dengan pahlawan-pahlawan ulung bagi setiap negeri-negeri tanah Melayu ketika itu. Pahlawan Naning inilah satu-satunya pahlawan yang membuatkan pihak Inggris kerugian yang paling besar dan peperangan yang paling mahal dalam sejarah penjajah untuk menjajah tanah Melayu, walaupun masa yang begitu singkat untuk menawan wilayah Naning tersebut. Pada saya sebagai anak Malaysia, saya begitu bangga dengan semangat yang ditonjolkan oleh pahlawan ini. Kalau tidak silap saya, pahlawan Naning satu-satunya di antara pahlawan ulung di tanah air kita yang tidak mati di tangan penjajah. Wilayah Naning ini adalah dikatakan sebuah negeri yang bersebelahan dengan negeri Melaka ketika zaman itu, sebelum pihak penjajah Inggris menawan dan membawa masuk wilayah ini sebahagian daripada negeri Melaka ketika itu. Bagaimanapun, ia merupakan salah satu negeri asal yang membentuk persekutuan Negeri Sembilan pada abad yang ke-16. Dan wilayah Naning mula diterokai oleh orang Minangkabau yang datang berhijrah ke Kepulauan Melayu dari Sumatera pada abad ke-13. Wilayah Naning mengamalkan adat pepatih dan diperintah oleh seorang yang amat mulia Orang Kaisri Raja Merah yang dikenali sebagai Datuk Undang selepas pemerintahan yang ke-10. Okey. Objektif utama mengadakan pementasan ini untuk menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan, serta tokoh-tokoh yang menghasilkan pembangunan negara. Yang kedua, untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya berbentuk masyarakat, khususnya teater pentas sebagai salah satu jenis sejarah, untuk mempertingkatkan kesedaran, kepekaan, semangat ingin melibatkan diri dalam usaha-usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara kepada masyarakat muda. Dan yang keempat, untuk mengenal pasti punca-punca yang boleh membawa kepada perpecahan sebuah kerajaan dan seterusnya menyebab berlakunya penjajahan dan perpecahan perpaduan bangsa, juga robohnya sebuah kerajaan. Mengapa pelajaran ini perlu diadakan? Pertamanya, di sini kami ingin mendapatkan sokongan pihak luar sebagai penaja bagi memastikan pementasan ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan masa berbaki 2,5 bulan, pihak kami berharap ada yang sudi kerjasama untuk pementasan ini. Seandainya lah jika tiada, penajaan pun tetap akan diteruskan. Siapa yang bakal ditanggungjawabkan untuk melaksanakan pementasan ini? Atas penjagaan perbincangan pihak kami telah melantik Saudara Raja Azri selaku pengarah pementasan teater ini, dan kami akan turut bekerjasama dengan tim Geliga Merah Opera yang juga di bawah kendalian Saudara Raja Azri. Saudara Raja Azri juga salah seorang yang menyandang jawatan sebagai pengurus bahagian kreatif yang telah dilantik secara sah oleh Syarikat Warisan Naning Resources. Mengapa kami mesti memilih Raja Aziz dan Geliga Opera Merah untuk menjadikan ini? Pertama, kerana beliau adalah pengarah juga seorang pelakon yang terbaik buat saya dan syarikat ini.
Dia seorang yang kreatif dan pencetus idea yang begitu mantap dan terbaik. Dia juga seorang pengarah yang harus diketengahkan di dalam industri teater dan dunia hiburan ini, kerana beliau mempunyai visi dan matlamat dalam setiap pementasan yang pernah beliau lakukan sebelum ini. Beliau juga pernah bekerjasama dengan saya sebelum ini bagi mempromosikan satu produk, ya, satu ketika dulu ya, yang pernah saya jalankan sebelum ini, dan hasil dari kerjasama yang beliau lakukan di dalam produk tersebut melalui pemasaran teater ini begitu jaya. Dari segi kesepahaman dalam kerja, kepekaan beliau begitu baik dan beliau mudah faham dan dapat mendapati kehendak yang kami inginkan untuk diketengahkan itu sampai pada maksud setiap rancangan yang cuba kami lakukan. Dan dengan itu kami rasa beliau adalah calon yang terbaik dipilih oleh Warisan dan Resources setakat ini, hari ini, dan kami berharap juga pada masa-masa hadapan. So, dengan tutur kata ini, dengan ini saya rasa cukup sampai di sini saja ucapan saya di pra-pelancaran teater legenda Datuk Nur Said hari ini. Dan harapan saya, terutamanya kepada pihak media, dapatlah mewar-warkan usaha kami ini agar semua yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Datuk Seri Panglima Irwan Muhammad Noor, Pengarah Eksekutif Warisan dan Resources. Satu ucapan yang penuh bermakna, penuh dengan kata-kata dalam tu yang menaikkan semangat kita untuk melihat teater monodrama legenda Datuk Nur Said, Orang Kaya Seni Raja Merah. Di mana kita tak tahu lagi. Itu yang saya nak cerita sekarang ni. Pelakon utama untuk cerita ni masih dirahsiakan, masih di peringkat pemilihan. Tempat persembahan ada 2 cadangan, antara di Auditorium Dewan Bahasa ataupun KPAC. Dan pelancaran teater monodrama akan dilakukan 3 minggu sebelum tarikh pementasan, dan tarikh cadangan setakat ni pada tengah bulan Mei 2014, insya-Allah. Yang bestnya, pengarah teaternya Saudara Raja Azri, penulis skripnya Saudara Raja Azri juga. Ya, tepukan untuk Raja Azri. Baiklah, untuk meneruskan acara kita, pihak majlis ingin menjemput Datuk Laksamana Abdul Halim Tuah bin Rahmat, Presiden Majlis Datuk-Datuk Wilayah Raning, untuk menyampaikan ucapan dan juga merasmikan Majlis Pra-Pelancaran Teater Monodrama Legenda Datuk Nur Said, Orang Kaya Seri Raja Merah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang saya kasihi setiap sesulit kepada Kebawah Kaus Datuk Seri Abdul Malik Adam, yang disanjungi adinda tersayang saya Datuk Seri Panglima Irwan, yang saya sanjungi orang seni yang memang dikenali oleh semua, iaitu abang itu kita, satu tepukan gemuruh untuk abang itu. Yang sudi sama-sama hadirkan diri memberikan sokongan. Saya tak tahu sebenarnya yang abang itu ni rupanya anak Naning, dan kehadiran beliau pada hari ini memberikan satu pengertian yang amat besar kepada perjuangan yang dicuba diketengahkan oleh para pejuang Istana Nan Panjang pada hari ini. Tidak dilupakan juga kepada pengarah urusan
warisan Naning Resources, iaitu Datuk Seri Panglima Puah, orang yang sangat handsome. Ada rakan saya bertanya, bagaimana boleh ada seorang yang berbangsa Cina sama-sama duduk di kalangan kita. Jadi saya nyatakan kepada kawan saya yang kebetulan duduk di sebelah saya, para pejuang dalam Istana Nan Panjang Naning ini sebenarnya merupakan para pejuang yang ikhlas, yang tidak mengenal perbezaan warna kulit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jika dikaji asal sejarah Naning ini, sememangnya di dalam masyarakat Naning ini wujud pelbagai bangsa dan suku puak. Dan oleh sebab itu saya pernah dimaklumkan oleh Datuk Seri Abdul Malik. Di situlah datangnya penyatuan beberapa bangsa, hinggalah Naning ini dipanggil sebagai suku kaum ataupun kadang-kadang anak Naning. Yang berikutnya, saya juga ingin menyatakan penghargaan yang tidak terhingga kepada pengarah teater, iaitu Tuan Raja kita. Satu tepukan gemuruh untuk dia. Saya mula-mula menyaksikan persembahan daripada Tuan Raja ini ketika di satu pementasan yang dibuat di Ampang, dan saya sangat teruja dengan kebolehan beliau menjalankan pementasan tersebut. Dan ketika mana kita sedang berusaha untuk mengenengahkan kembali kegemilangan ataupun kesinambungan perjuangan Istana Nan Panjang Naning ini, jadi ada beberapa cara dan teknik dan strategi dirancang. Dan apabila adinda saya Datuk Seri Irwan mencadangkan diadakan teater yang pengarahnya juga saya kenali, saya dengan serta-merta bersetuju sebagai Presiden Majlis dan Majlis Datuk-Datuk Wilayah Naning ini. Saya dengan ini memberikan sokongan sepenuhnya kepada Raja Azli untuk mengapalai teater Datuk Pulusang. Tidak dilupakan juga kepada adinda-adinda datuk-datuk yang lain, Datuk Kifnadan, Badrul, ya, yang tidak putus asa dan sering memberikan sokongan dari pelbagai sudut untuk memastikan kesinambungan sejarah Naning ini diteruskan hingga ke saat yang selama-lamanya jika boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang tidak mengetahui tentang kewujudan Naning ini. Mungkin ada di kalangan kita tertanya-tanya apakah kaitan Datuk Dul Said yang gelarannya kalau dilihat dalam buku sejarah seperti yang dikatakan oleh adinda saya Datuk Seri Irwan, dipanggil penghulu Dul Said. Tiba-tiba adinda saya menyebut nama gelaran Datuk Dul Said menggunakan gelaran Sultan. Jadi kesemua teka-teki ini, kesemua persoalan ini akan dijawab di dalam pementasan teater ini yang akan kita buat pada bulan Mei. Jadi biar dia bentuk suspense sikit, ya. Jadi kalau saya bagi tahu sekarang, maka dia punya climax dah tak ada, ya. Saya ingat lagi pada mula di mana saya disapa oleh adinda saya pada kira-kira hampir 2 tahun dahulu. Dia kata, "Bang, marilah bersama saya untuk memperjuangkan Istana Nan Panjang Naning." Saya kata, "Kenapa dah sampai jadi begini?" Dia kata, "Kami sekarang sedang melalui zaman-zaman yang sangat mencabar kerana ada pelbagai pihak yang tertentu ingin cuba melenyapkan ataupun kemungkinan untuk memberikan satu cabaran bagi tujuan-tujuan yang tertentu." Jadi setelah saya membuat kajian teliti
baik dari sudut sejarah, baik daripada sudut pentadbiran adat dan istiadat. Akhirnya saya telah membuat keputusan untuk membantu dan memberikan sokongan juga pertolongan semampu dan sedaya saya untuk memastikan Istana Nan Panjang di bawah kaus yang amat mulia Orang Kaya Sri Raja Merah Datuk Undang Wilayah Nanning yang ke-19 akan terus dikorjankan, akan terus berkerajaan di Balai Rasmi Datuk Undang Wilayah Nanning di Bukit Sri Nanning, Alor Garuda. Maka dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan teater monodrama legenda Datuk Dul Said, Orang Kaya Sri Raja Merah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Laksmana Abdul Halim Tuah bin Rahmat, Presiden Majlis Datuk-Datuk Wilayah Nanning. Dah rasmilah teater monodrama legenda Datuk Dul Said, Orang Kaya Sri Raja Merah. Jadi mesti ada yang tertanya-tanya kan, macam mana seterusnya, macam mana perjalanan monodrama ni. Okey, sekarang kita bersama dengan sesi soal jawab sidang media. Jadi kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, silakan. Ada sesiapa yang ingin bertanya, silakan ya, teruskan. Ada? Ada? Siapa nak bertanya apa-apa berkenaan dengan teater ni? Sebab kita ada lagi satu cerita lepas ni. Kita cerita ni dulu. Ada tak? Silakan. Kak, ada apa-apa nak tanya? Kita mulakan dulu kan. Siapa calon-calon artis? Okey, Raja kat sini. Okey, tak apa. Assalamualaikum dan selamat petang. Baik, terima kasih Kak Akmal, juga pada media-media yang hadir pada petang ni. Baiklah, saya sebagai orang yang bertanggungjawabkan untuk merealisasikan pementasan teater monodrama ini, seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Panglima Irwan Muhammad Nur tadi, barisan pelakon yang akan menerajui pementasan teater ini masih lagi kami rahsiakan. Tapi sebenarnya bagi saya selaku pengarah untuk teater ini, saya masih lagi dalam proses pemilihan yang benar-benar sesuai bagi saya untuk bekerjasama dengan artis tersebut lah. Apa yang pasti, pelakon untuk memegang watak utama dalam cerita ini adalah artis yang kita cari yang berkelayakan, iaitu merupakan artis popular tanah air kita yang ada sekarang ini. Sebenarnya teater monodrama ini, pelakon utama untuk watak ini adalah seorang saja. Dia tidak ada pelakon yang ramai atas pentas tu. Seperti mana pementasan teater monodrama sebelum-sebelum ini, sebenarnya saya mengambil inspirasi populariti teater monodrama Rebab Berbisik yang dilakukan oleh Rosnan Rahman satu ketika dulu. Jadi saya rasa platform itu sangat sesuai untuk saya sampaikan apa yang telah diperbincangkan antara saya dengan pihak Warisan Nanning. Jadi saya rasa perjalanannya agak mudah, mungkin tidak sukar. Cuma pelakon itu perlu ada kekuatan tersendiri untuk menterjemahkan apa yang ingin saya, penulis skrip bersama saya, Encik Abdul Walid Ali, dia ada dekat belakang sana, yang sama-sama mengkaji, mencari kesesuaian watak yang boleh sesuai kita ketengahkan dalam pementasan teater tu. Antara calon-calon yang ada tu, kita ada 3 calon yang kita letakkan, tapi masih lagi belum ada apa-apa kata-kata putus ataupun senarai lisan yang telah diberikan kepada kita. Tapi kita just sekadar meletakkan senarai nama-nama yang top 3 yang sesuai untuk kita gunakan. Antaranya adalah
Okey, artis penyanyi popular kita, Abang Awi, okey, antara calon kita. Tak lupa juga Datuk Jalaluddin Hassan adalah calon saya, dan juga Datuk Rosyamno sendiri. Ini 3 individu yang masih lagi belum dijalankan perbincangan secara serius, kerana target saya perlu lepaskan perancaran ini dulu, dan selepas itu baru saya boleh fokus kepada barisan pelakon yang akan terlibat dengan saya nanti. Dalam masa sebulan setengah atau 2 bulan ini, insyaAllah pelakon sebenar itu akan dapat saya sahkan, dan insyaAllah 3 minggu sebelum pementasan teater ini dijalankan, pihak Warisan Naning akan membuat satu lagi pelancaran, dan di situ kita akan lihat siapakah pelakon utama untuk pemegang watak Datuk Dor Said itu. Di mana dalam cerita itu Datuk Dor Said, watak dalam yang diwujudkan itu ada 4 watak yang akan diwujudkan, iaitu Datuk Dor Said sendiri, Governor Ed Paxson, iaitu merupakan tentera yang Inggeris yang menimbulkan konflik di Tanah Naning ketika itu, isteri kepada Datuk Dor Said sendiri, dan juga Syed Saban, orang kanan Datuk Dor Said pada satu ketika dululah. 4 watak yang akan saya wujudkan dalam skrip itu, dan pelakon itu akan memerlukan kekuatan untuk membawa keempat-empat watak itu dalam satu masa, dalam satu cerita. Jadi agak sukar untuk saya memilih, tapi saya cuba dalam masa terdekat ini, kerana lagi awal saya mencari, dapat lagi mudah urusan kerja saya selepas ini. Jadi itulah setakat ini 3 calon itu yang saya senaraikan. Belum ada apa-apa kata hitam putih antara kami 3 calon tadi. Jangan disalah ertikan, dan jangan ada spekulasi yang bukan tentang 3 pelakon ini. Mereka adalah senarai top 3 yang telah disenaraikan oleh pihak warisan saja dahulu. Selepas ini saya akan mencari mereka dan menjelaskan kepada mereka antara ketiga itu siapa yang saya dapat. InsyaAllah kami akan umumkan terima lagi. Itu saja sekali. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Terima kasih Raja Azri. Ada lagi soalan? Diteruskan. Apa-apa saja kenaan dengan teater ni ke, kenaan dengan apa saja tentang warisan Naning Resources ke apa, boleh dikemukakan soalan? Okey, kenapa perlu dalam bentuk monodrama? Seperti yang saya cakap tadi, yang pertama, pada asalnya teater Legenda Datuk Dor Said asalnya, iaitu merupakan saya akan mendengarkan cerita ini dalam bentuk satu perjalanan cerita yang penuh, melibatkan pelbagai watak-watak yang pernah wujud pada satu ketika dulu. Saya ketengahkan, saya wujudkan watak-watak itu. Tapi apabila saya memikirkan balik, kerana apa? Isu yang hendak disampaikan ataupun pengetahuan ataupun perkara-perkara yang konflik yang hendak disampaikan perlu disampaikan dengan penuh teliti, maka saya mengubah perancangan tukar kepada monodrama ini. Salah satu sebabnya penyampaian maklumat ataupun fakta-fakta sejarah yang penting yang perlu saya war-warkan lebih mudah saya sampaikan dengan cara monodrama. Kerana apabila seorang pelakon saja yang berlakon di situ, setiap emosi, kemarahan, kekecewaan, sesuatu watak itu mudah disampaikan. Kerana dalam pewatakan yang diwujudkan telah diisi siap dengan apa yang hendak motif atau objektif yang hendak kita sampaikan. Saya menulis dan membuat cerita ini berlandaskan daripada guideline yang diberi oleh pihak istana dan juga Warisan Naning sendiri. Apakah perkara objektif utama seperti mana yang dikatakan tadilah, kita nak terutamanya IPT sendiri